Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisan yafqahu qawli. Okey, baiklah. Alhamdulillah hari ini kita bersama dalam satu kita kata majlis ilmu lah. Majlis ilmu bersama Buktan dan juga anjuran Buktan kerjasama daripada Amirah Pengusaha. Okey, baiklah. InsyaAllah hari ini saya ditaklifkan untuk menjadi moderator. Dan bersama saya seorang teacher, seorang cikgu daripada SK Telekom Kuala Krai, betul ke? Betul. Okey, baik. Okey, baiklah. InsyaAllah. Okey, baik. Kalau ada sahabat-sahabat boleh komen. Kita nak tengoklah sikit. Tadi Cik Huda bagi Puan Huda bagi tahu ada yang daripada mana. Kalau boleh saya nak tahu sikit. Boleh komen dekat komen daripada mana bersiaran. InsyaAllah saya bersiaran daripada Pengusaha. Kalau Puan Syairah, Teacher Syairah daripada mana? Daripada Macang, daripada pejabat Puan Huda, pejabat Suri dan membeli buku. Okey, baik. Okey, sahabat-sahabat kita ada yang nak berkongsi mungkin lokasi sahabat-sahabat berada. Okey, baik. Okey, Puan Nurul, Cik Nurul Adiani daripada Rejetih. Masya Allah, jauh tu. Kalau sekarang tak boleh nak rentas daerah negeri kan. Tapi dengan momen dengan majlis ilmu online ni kita boleh bersama dia. InsyaAllah. Okey, baiklah. InsyaAllah. Daripada Dabong, daripada Macang, Hasmayati. Masya Allah, daripada Macang. Oh, dekat ni, dekat dengan panel kita lah. Okey, baik. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, sukalah untuk saya jemput panel kita, Musang KL. Okey, baik. Panel kita, teacher. Saya panggil teacher boleh ke? Okey. Nanti boleh. kita tengok kenapa saya nak panggil teacher? Okey. Baik. Okey. Right. Ada lagi Kali kita saya lebih selesa dengan teacher lah sebab almost every day pun duk buat kelas online kan. Senang untuk bahasakan diri teacher. Okey, baik. Okey, tak apa. Kita proceed kepada teacher lah, teacher Syairah untuk memperkenalkan nama ke serba sikit lah tentang diri teacher. Okey, boleh. Tafadhal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Teacher Syira, nama penuh Syairah binti Yaakob. Sekarang ni bermasuhatin dekat Macang, guru bahasa Inggeris, Sekolah Kebangsaan Telekom. Okey, secara ringkasnya Umi kepada 3 orang anak, isteri kepada suamilah. Okey, yang mana yang mana hari ni rasanya macam mana nak cakap, taklah orang yang paling sesuai untuk bercakap dekat sini about parenting, tapi saya cuba. InsyaAllah pengalaman tak banyak, baru 9 tahun, anak yang first pun baru 9 tahun. So actually diperangkap oleh Ustazah Huda. Okey, yang mana dia message simple je, Kak sihat, Kak ada tak buku parenting yang best? Oh, kita ni bukan punya snap a few books. Udah banyak ni buku parenting best. Tapi buku ni pun semua lama-lama dah. So hantarlah ada 3 buku. Okey Kak, kalau macam tu kita buat buku book review dengan momen buku. Okey. Dilamar oleh AJK momen buku. Dilamar dengan cara yang mudah je. Kak sihat? Macam tu je. Masya Allah. Okey. Baik. Masya Allah. Kita kata pengalaman 9 tahun 9 tahun. Saya lagi tak ada pengalaman lah. Sebab saya pun belum berumah tangga, tapi alhamdulillah hari ini diberi peluang untuk turut serta dalam ilmu parenting yang mana saya rasa semua orang akan hadapi benda ni, yang perlu belajar, semua orang perlu belajar. Okey, baiklah. Sebelum tu kita tengok dekat komen sikit. Masya Allah, ramai kita view kita daripada Kuala Krai, Muhammad Afif dari Macang. Okey, baik.
Tapi tadi saya ada ternampak salah satu yang menarik perhatian saya lah, komen yang saya nampak menarik perhatian saya daripada Cik Syarah Syamimi, moderator dan panel ada Iras lah, ya ke? Masya Allah. Mungkin berjodoh hari ni kok, kuat jodoh kita ini, chemistry Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, kita akan proceed kepada tujuan sebenar lah kita dengan momen buku ni, My Book Time siri ke-26. Okey, baik. Untuk pertama-tamanya, okey, kita mulakan dengan salah satu soalan yang mana, okey, baik. Teacher Syira boleh kongsikanlah sikit kenapa buku ni, mengapa teacher sudi untuk berkongsi tentang buku Why So Serious Parent ni. Kalau boleh share sikit kenapa? Persilakan. Okay, terima kasih Saidah. Okay, macam Kak cakap hari tu kan, just a simple message daripada Huda, Kak ada buku parenting yang best. Kak tahu tak buku parenting yang best? Okay, sebenarnya masa Huda cakap tu kita buat book review, Huda tanya bulan 5, masa tu on May. Okay, masa bulan 5. Okay, tak apalah, Kak say yes dulu. Tapi in between daripada message Huda dan Huda cakap nak buat book review tu, sampailah ke tarikh hari ni, a few times, berapa kali dah nak cuba message balik Huda Kak tak nak buat lah book review tu. Okay, Kak pernah live dengan Huda sebelum ni. Dalam tempoh daripada dilamar oleh Ustazah Huda sampai ke sekarang ni, banyak benda yang berlaku, banyak benda yang terjadi. Ialah musim PDPR, Kak as a teacher, PDPR online. Dan dalam masa yang sama juga anak Kak 3 orang kelas online. So dia satu perasaan yang macam mana tau, kenapa nak message Huda nak cancel buat book review ni, sebab rasa I'm not the right person to talk about this. Parenting tips kan. Kalau kata 9 tahun tu, kalau kata cik moderator cakap tadi 9 tahun tu macam lama. Actually 9 tahun tu macam sekelip mata saja. Banyak benda yang sepanjang perjalanan tu sebenarnya banyak mistake. Okay, yang orang kata semua orang pun melalui fasa first time kan. First time jadi mak, first time ada anak seorang, first time ada anak 2 orang, first time jadi ada anak 3 orang, first time for everyone. Okay, so cakap balik dengan husband kan, boleh ke ni Ustazah Huda minta nak review pasal buku ni, bukannya bagus sangat pun, tapi husband cakap it's okay, kalau kita nak tunggu kita sempurna, no one akan berkongsi. So kalau semua orang nak tunggu sempurna, sebab bila kita sebut about parenting, there is no such perfect parenting. Tak ada istilah keibubapaan yang sempurna, sebab we back to our basic. Kita human being, manusia, memang Allah ciptakan memang tak sempurna sebab kita manusia kan. So Alhamdulillah, rasanya akak cuba gunakan peluang ni untuk kongsikan dengan kawan-kawan juga. Kalau tengok ramai kan, ada 2-3 orang ni kawan-kawan daripada cikgu sekolah akak juga. Okay, so ada juga kita jemput parents lah. Hopefully apa yang kita share hari ni bermanfaat untuk kita semua, untuk mak ayah. Actually buku ni Kak beli tahun 2017. Masa tu 2017 tu agak lama lah, 2017, sekarang 2021. Bila nak buat, it's almost 4 years, dah dekat 4 tahun lebih kan. Masa tu kenapa beli buku ni, sebab tengah pening. Anak masuk 3, yang paling kecil sebab anak dekat-dekat, so I have to find something. Kita nak cari sesuatu yang boleh bantu kita kan. And luckily Adi Rajah come out with this book daripada perkongsian dia dekat Facebook, dan kemudian akak follow dia punya Facebook, dan mostly dia punya tips sharing tu membantu. Dan macam Puan Adi cakap lah, kita bercerita dan memilih untuk berkongsi tips not because we are perfect, bukan sebab kita dah sempurna sebagai mak ayah, tapi kadang-kadang mungkin adalah sedikit yang kita boleh kongsikan dengan orang ramai. Okay, baik, faham. Betul, saya setuju sebab yelah, kalau nak tunggu kita perfect, sampai bila kita tak perfect? As kata-kata pun ada kata manusia tak pernah perfect kan.
Tapi dalam pada masa yang sama kita kena ubah diri kita sambil-sambil kita mengajak orang lain. Betul tak? Okey. Okey, baiklah. Okey, terima kasih. Satu kita kata mukadimah yang okey, kita tahu kenapa teacher Syira baca buku ni, baca buku daripada Adil Rajah ni. So far saya tengok muka buku dia agak menarik. First kali saya tengok, alamak, buku English ni. Tapi bila saya buat research sikit, then saya tengok, oh buku bahasa Melayu. Then bila cari lagi detail, oh lagi sempoi, dia punya cara penulisan buku ni pun sempoi je. Jadinya saya rasa tak salah lah untuk bakal-bakal ibu yang belum berkahwin pun nak cuba baca buku ni. Dan insyaAllah lah, saya pun insyaAllah kalau diberi ada rezeki lebih, bolehlah kot beli buku ni. So far saya tak beli, saya tak baca lagi buku ni, tapi alhamdulillah dengan ada My Book Time ni, bolehlah kita tahu sedikit isi dalam buku buku ni lah, buku ni. Okey, baik. Okey, ada sahabat-sahabat yang pernah baca ke buku ni? Kalau ada mungkin ada isi menarik yang boleh sahabat-sahabat yang join live kita ni berkongsi serba sedikit, kot-kotlah ada something yang boleh yang impress korang kan. Okey, baiklah. Kita terus kepada soalan kedua. Boleh? Boleh Kak? Boleh? Boleh. Okey, baiklah. Seperti yang kita sedia maklum, teacher plus ibu. Kan? Dua kita kata dua tanggungjawab yang satu ialah ibu dan satu lagi teacher. Maksudnya ada dua role yang kita boleh, yang teacher kena mainkan dalam masa yang sama, kena boleh kita kata bertukar watak lah. Kejap jadi teacher, kejap jadi ibu kan. Okey, baiklah. Pada pandangan akak sendiri, pada pandangan teacher Syira sendiri, apa yang perlu, apa yang pentingnya ilmu keibubapaan ini buat semua? Tak kira lah daripada pekerjaan, tak kira apa, mungkin doktor ke, mungkin apa yang perlu, ialah semua orang buat benda ni. Okey, baik Kak, silakan. Okey, kalau kita sebut parenting, kita sebut keibubapaan, dia sebenarnya bukan satu fasa yang macam okey, dah 5 tahun dah jadi ibu bapa, okey, ilmu dah banyak dah, experience dah banyak. Actually not. Bila kita sebut parenting is actually work in progress. Benda tu by time. Sebab anak ni dia tak lahir terus dengan manual. Macam kalau akak, macam anak akak yang first tu, okey, Yusof tu tak terus lahir ada buku, ada manual. Okey, untuk besarkan Yusof, ini dia punya guideline. So have to follow this and that. Sebab macam kalau kita beli mesin basuh, ada manual. Macam ni nak guna. Tapi bila comes to our kids, tak ada manual tu. Dan macam akak cakap tadi lah, macam akak mention tadi, setiap orang pun first time. Dan daripada first time tu lah sebenarnya kita belajar. Dan bila sebut macam akak dua topik, parents dan teacher. Okey, sebenarnya Kak kena berterima kasih dekat mak sebab paksa suruh jadi cikgu. Sebab sebenarnya bila jadi cikgu ni lah lagi dekat dengan anak-anak. So macam Kak sendiri pun memang guru English teacher, ajar tahap 1, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Memang daripada awal-awal servis dulu pun memang ingin dengan anak-anak kan. So one of orang kata benda tu advantage sebab dekat rumah dengan anak-anak, dekat sekolah dengan anak-anak murid. Dan daripada situ sebenarnya macam mana nak cakap, okey, kita boleh kenal anak kita melalui kita punya student characters. Okey, dalam pada masa yang sama bila akak dekat sekolah, akak boleh cuba untuk kenal anak-anak murid ni sebab kita dah biasa dengan budak-budak juga kan, dengan anak-anak juga. So sometimes patutlah macam akan ada certain situation yang kita rasa mungkin anak ni macam ni. Kita tak boleh nak cakap once kita teacher, once kita as a mom, kita boleh tahu exactly anak kita tu macam mana, anak murid kita tu macam mana, sebab tak payah pergi jauh. Even kita dengan diri kita sendiri pun kita tak cukup kenal diri kita sendiri. Apalagi kita nak kenal karakter anak kita.
Okay, anak kita, anak-anak murid. Kalau dekat rumah 3 orang anak, dekat sekolah 30 orang murid. So masing-masing ada karakter tersendiri. Yang mana kita tahulah Allah memang buat semua manusia ni unik. Ada orang kata keunikan tersendiri, especially kids. Okay. Kalau kata one of the reason juga akak setuju nak sharing dekat sini, nak ni, ada satu posting dekat Facebook yang viral baru-baru ni. Masa tu dah nak test dah Huda. Akak nak cancel, tak cukup ready ni nak sharing sebab buku ni baca 2017, nak buat book review 2021, nak baca balik tak sempat sebab PDPR, akak ada juga buat tuition. Jadi macam fikir macam mana ni, cancel lah dengan Huda. Lepas tu bila kata nak cancel dengan Huda tu, viral satu posting dekat Facebook, parents koyakkan buku anak sebab stres dengan PDPR and at the same time work from home. Okay, masa tu akak macam bila tengok posting tu, first come first, tengok buku yang koyak tu, apa yang akak nampak, emosi anak tu macam mana. Macam fikir, ya Allah, buku yang dikoyak tu boleh selotip, boleh tampal boleh, tapi macam mana dengan emosi anak yang terkoyak. Okay, macam mana akak nak cakap, macam akak sendiri ada fasa yang dalam orang kata 9 tahun ni, kalau orang kata benchmark adalah anak sulung lah. Sebab anak sulung ni dia lebih kepada try and error. Mak ayah first time jadi parents, mak ayah baru pertama kali ada anak ni, tak tahu macam mana nak handle. Daripada since newborn, daripada lahir sampai nak pilih sekolah, nak pilih tadika, semua-semua dia lah yang try and error. Maksudnya kalau tak jadi untuk dia, tak buat dah untuk adik-adik. So jadi macam itulah aku cakap, memang orang kata fasa mistake tu setiap orang akan buat, setiap orang akan ada. So why so serious parents? Kenapa nak perlu sampai koyak buku semua? Okay, tapi back to back, a woman do not judge another woman. Kita sebagai seorang wanita, kita tak boleh judge another woman. Kita tak boleh judge orang lain. Kita as a mom, kita tak boleh judge another mom sebab kita tak tahu apa yang berlaku. Okay, cuma daripada situ kita boleh tahu kadang-kadang kenapa kita sampai nak marah anak kita. Kenapa sampai kita rasa stres, sampai kena koyak buku, sampai nak kena jerit. Jerit adalah sesuatu benda yang biasa bagi kita. Okay, is orang kata normal response untuk marah. Tapi sebenarnya is a criminal in parenting. Satu jenayah dalam parenting. Selagi boleh, jangan jerit dekat anak. Sebab setiap kali satu jeritan tu, dia membunuh hati anak kita. Dan dekat mana akak belajar benda tu? From this book. Okay. Kalau kata cikgu boleh jadi good parents, tak semestinya juga. Sebenarnya tak kisah apa career kita, who we are, still lagi kita sendiri ada kita punya learning process, kita punya learning phase. Macam mana nak belajar? Okay, luckily macam for us 80s ni macam kita orang parenting kita orang berkembang seiring dengan social media. That's why Kak cakap 2017 masa tu anak 3, first baby baru 5 tahun dan Adil Rajah banyak sharing dekat social media. Dia memang membantu sebenarnya, tinggal kita nak ikut ataupun tak nak ikut. So okay, tiba-tiba pause sebab akak nampak soalan Syarah. Okay, Syarah Syamimi, macam mana kalau ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang mengalami sindrom Down, autism dan sebagainya? Sorry panel, akak dah ambil kerja panel dah. Sebab okay, why? Sebab the highlight word there is autism. Okay, dekat sini I'm a teacher, I'm a mom and I'm also a mom to an autism boy. Akak ada anak autism. Okay, sebab itulah akak cakap parenting ni dia tak sama untuk semua orang. Kita nak terus jawab soalan Miss Syarah ni ke ataupun macam mana Encik Saidah? Boleh? Kalau panel okey, saya okey. Saya okey. Okay, perkongsian akak ni mungkin subjektif. Perkongsian saya ni mungkin subjektif sebab bila kita sebut anak yang berkeperluan istimewa, berbeza. Macam okay,
first come first, okay, before we go for the kita discuss banyak lagi, kita as a mom, as a parents, mula-mula sekali kita jangan stres. Senang cakap jangan stres, senang untuk cakap jangan stres, tapi bila kita dalam condition tu, we don't know how to control that. Percayalah, kita tak tahu macam mana nak handle benda tu. So one thing, jangan serius sebab expectation. Okay, bila sebut parenting, expectation. Satu benda yang akak nak kongsi kat sini, kita jangan jadikan anak kita sebagai penebus kegagalan kita masa lalu. Macam pelik kan bunyi, penebus kegagalan kita masa lalu. For example lah, contoh kita ni cita-cita nak jadi somebody, cita-cita kita lain, tapi we can't achieve that. Kita tak boleh capai cita-cita tu, so kita paksa anak kita untuk jadi sesuatu yang kita expect untuk jadi. Okay. Right? Dan okay, berbalik pada soalan Cik Syarah, macam mana kalau ada anak-anak keperluan khas seperti sindrom Down, autism dan sebagainya. First of all, redha. Allah tak pilih kita untuk ada anak yang berkeperluan istimewa kalau kita tak mampu. Yes, kita akan ada satu fasa. Macam akak ada satu fasa, akak dan husband memang ada satu fasa, why me, why us, kenapa kami. Okay, bila dalam journey tu kita terpaksa kita terpaksa. Kalau macam orang lain, parenting dia orang flow dia senang. Kalau setengah orang ada anak, lahir, hantar tadika, anak dah masuk tadika terus boleh membaca, terus boleh can build up dia punya characters, tak perlu nak struggle, tak perlu nak planning itu ini. Tapi when comes to special kids and special needs, kita perlu lakukan sesuatu. Macam akak cakap juga, kenapa akak digging for parenting knowledge, parenting tips ni, one of kita tak tahu anak kita macam mana. Dan bila sebut autism, dia anak yang istimewa ni, karakter dia sangat berbeza, sangat unpredictable. Kalau kita ada 3 orang anak, 4 orang anak sekalipun, setiap orang tu tak akan sama karakter dia. Setiap orang tu memang akan lain, memang akan beza. Lagilah kalau yang salah seorang tu adalah special, adalah autism. Okay, so kelengkapan kita sebenarnya adalah yang first of all, redha. Daripada perasaan kita redha, daripada rasa penerimaan tu, okay, anak kita tak sama. Okay, even though kalau kita cakap pasal anak istimewa ni, tak semestinya istimewa tu sindrom Down, istimewa tu autism. We have to bear in our mind, every kid is special. Setiap anak tu istimewa dan unik. Dia ada cara dia tersendiri. Allah dah jadikan dia sangat special. So macam kalau kita kata okay, kalau tadi akak dah sebut satu kriminal dalam parenting kan, jenayah dalam ibu bapa, yelling, menjerit dekat anak. Salah satu lagi akak sukalah nak sebut macam jenayah sebab benda ni satu penganiayaan dekat anak-anak. Kenapa suka membandingkan anak kita dengan anak orang lain? Itu relate balik dengan expectation kita tu lah. Kita nak anak kita ni kita tengok anak orang, oh dia dah baru je darjah 2 tapi dah belajar, dah pandai macam ni. Okay, sometimes social media adalah satu benda juga yang boleh membantu. Kalau macam tadi Kak cakap, social media membantu parenting. Macam dapat kalau kita follow orang-orang yang sepatutnya lah, macam Hari Raja, sharing benda yang orang kata bermanfaat. Tapi ada juga sharing-sharing daripada Facebook tu yang buat kita rasa we are loser as a mom. Kita ni tak bagus lah, dia boleh provide this thing to anak dia. Oh, dia boleh hantar anak dia pergi tadika yang lagi bagus. Saya tak cakap dekat orang lain, saya cakap it's about myself. Okay, sometimes kita cuba untuk berlumba sebab kita nak jadikan, salah satunya adalah itulah yang macam cakap tadi, kita nak jadikan anak kita penebus kegagalan kita masa lalu. Sometimes kita tak tahu pun ability anak kita tu macam mana. Kita tak tahu pun anak kita nak apa sebenarnya. So itulah akak cakap, sebenarnya kita rasa kita jadi mak, kita jadi ayah, kita nak cuba atur kehidupan anak kita. Tapi pernah tak kita bagi peluang untuk dia jadi apa yang dia nak? Kalau dia kids, umur dia 5 tahun, bagi je dia peluang untuk jadi kids umur 5 tahun. Tak salah pun untuk dia menangis, untuk dia mengamuk. Okay, one thing macam akak cakap tadi, mistake.
kita orang dewasa belajar daripada kesilapan itulah yang membentuk kita untuk jadi lebih baik. Same goes to kids. Dia tak tahu pun. Dan kalau kata istilah anak nakal, anak degil, anak malas, I'm very sad. Sebab tu akak cakap macam one of the reason akak ready untuk sharing hari ni. Sebab bila PDPR kan, minta maaf kalau ada parents yang tengok live ni, ada parents yang mengadu, bila PDPR anak saya malas lah teacher, anak saya tak nak buat kerja sekolah, anak saya degil, tak dengar saya cakap. Teacher, kenapa dekat sekolah anak saya boleh buat homework yang teacher bagi, kenapa bila dengan saya anak saya tak nak buat? Okay, one thing bila baca tu kan, anak saya degil, anak saya malas, we forgot something, we are mom, kita lupa sesuatu, kita ni mak. Apa yang kita sebut, apa yang kita cakap adalah doa. That's why kalau macam Ustazah Huda tu, Ustazah anak akak, kalau perasan kalau akak cakap dengan cikgu-cikgu anak akak, minta maaf lah Ustazah, anak soleh tak nak buat kerja, anak soleh. Okay, the terms yang kita gunakan untuk anak kita tu not because they are so soleh, they are so good. Okay, anak saya yang sangat bagus tu, no is that. Bukan kita nak macam agung-agungkan anak kita tu bagus, hebat, no. Because we are mom. Kita ada magic words. Kalau magic words tu kita salah guna, subhanallah, memang minta maaf. Sometimes kita kena tarik balik. Sometimes sebenarnya kita macam try to be humble. Macam tak naklah cakap anak kita ni bagus sangat. Anak kita biasa-biasa je. Macam tu. Sometimes kalau kita cakap anak kita biasa-biasa and he is aside, dia dekat tepi kita dan dia dengar, dia macam akan rasa kalau anak akak dia akan tanya balik lepas kita cakap kan, Bumi saya tak cukup bagus ke? Masya Allah. Dalam kita tak sedar, kita dah membunuh keyakinan anak kita. Kita macam mana cakap, kita punya words, kita punya perkataan, kita punya ayat belum lagi itu dalam keadaan kita waras, belum lagi waktu kita marah. Bila kita marah, kita akan sebut apa saja perkataan. Akak tak cakap dekat orang lain, tu akak cakap dekat husband semalam, hopefully jiran kita tak tengok FB live hari ni, tiba-tiba tak ada Pak Cik I dengan Cik Ya tiba-tiba komen kat sini, betul ke tu Syirah? Betul ke nak kena all the time say the good things, all the time cakap baik-baik dengan anak? Sebab kita human being, kita selalu buat silap, kita selalu buat salah, dan kita punya emotion selalu ada upside down. Okay, akak rasa akak play ni takut dah jump to another question. Bagi dekat panel tanya soalan pula. Moderator, okay baik. Masya Allah. Saya moderator. Tidak sangat jawapan akak. Walau kita satu siri 2 soalan terus. Okay, tak apa. Tapi sebab saya terpukau dengan bicara akak, sebab memang benda tu sangat terjadi, bukan tempat lain, even dalam yelah macam family, dalam persekitaran kita sangat banyak benda terjadi. Even pasal kriminal dalam anak-anak, yelling sangat banyak. Even yelah seram saya betul lah tu. Saya tak boleh nak menafikan benda tu betul. Okay, baik. Okay, kita raikan apa komen daripada dekat Facebook. Okay. Baik, Masya Allah. Okay, terima kasih yang quote balik kata-kata daripada panel kita hari ini. Jangan jadikan anak kita daripada Tuan Ahmad Fakhrul Razi Yahya. Jangan jadikan anak kita sebagai penembus kegagalan yang lalu. Betul, ya Allah. Yang tu saya macam benda tu mungkin dalam setiap family mungkin ada benda tu. Yelah, sebab every mom dia nak anak dia jadi lebih baik daripada dia. Itulah kalau kata tak ada, mesti nak yang terbaik untuk anak dia. Every mom macam tu kan, Kak? Okay, baiklah. Daripada Nurul Huda Yusof, Puan Huda tadi ni, setiap anak ada istimewa sendiri, istimewa masing-masing. Masya Allah, betul. Ada. Itu pentingnya kita belajar pasal parenting ni, Kak, kan? Sebab ada istimewa masing-masing, jadi kita boleh so that kita boleh observe
anak kita macam ni, anak kita macam ni. Okey, baik. Okey, baiklah. Saya bagi ruang sebenarnya untuk akak bernafas. Okey. Okey, baik. Okey, kita terus kepada soalan ketiga. Okey Kak, boleh? Boleh? Boleh. Okey, baik. Tadi akak ada mention pasal PDPR, ibu ayah BDR, bekerja daripada rumah, musim-musim lockdown kan. Jadi saya nak tanyalah, adakah kesibukan ibu bapa, contohnya ibu bapa yang ada masalah sendiri, stres dengan kerja, ada masalah personal diorang, akan memberi kesan negatif kepada pembesaran anak-anak yang of course lah berada di sekeliling mereka kan. Jadi saya jemput akak lah untuk bagi penerangan lebih detail sikit. Okey, baik Kak. Kita silakan. Okay, why so serious parents? Okay, macam buku ni, actually kalau siapa yang tengok buku ni, dia sebenarnya macam sangat sesuai dalam situasi kita PDPR and work from home hari ni. Macam akak cakap, at first akak rasa layak ke aku nak duduk kat sini nak bercakap tentang ni? Sebenarnya sebab kita pun ada jenis kita pun ada problem kita bila sebut sekarang dalam tempoh PKP, dalam tempoh PDPR, macam akak cikgu, kita pun ada tekanan kita sendiri. Kita nak cater student, kita nak bukan cakap kita sebagai cikgu tak fikir tau macam mana anak-anak murid kita. Macam kalau kata sekarang ni sibuk, ya memang sibuk. Kalau macam pagi kita ada jadual PDPR kita, sama juga macam mak ayah yang bekerja career lain pun, waktu pagi tu maksudnya waktu kritikal, waktu orang kata waktu kemuncak yang memang semua orang akan sibuk, akan clash, akan banyak satu benda. Dan bila kita ada banyak benda dalam satu masa, kita akan out of control. Kat situlah boleh jadi stres, kat situlah boleh jadi marah pada anak-anak dalam tanpa kita sedar. Dan dalam masa tu jugalah akan jadi situation yang macam, okay, kalau both when we say parenting is involving two person, dia akan melibatkan dua orang, ayah dan mak. So tak pelik kalau bila mak ayah sibuk, dua-dua akan jadi bergaduh. Okay, pada masa yang sama kita ada Google Meet, husband ada Google Meet, anak, okay. So kat situ lah, ayah please tengok anak, Umi ada Google Meet, ayah pun ada Google Meet. So macam kat situ, okay anak-anak pergi duduk kat luar semua. So macam dia macam akan ada satu keadaan yang macam out of control. Okay, so bila sebut sibuk is about time management. Akak bukanlah nak cakap akak ni bagus sangat tentang time management. Kita pun ke laut, ada masa yang macam human being, ada masa kita tak larat, ada masa kita tak sihat. So akan ada jadual yang bercelaru, akan ada benda yang kita tak boleh nak ikut flow. Selalunya kita plan, kita rancang macam mana kita nak buat, tapi dalam masa yang sama kita akan ada something yang ayah ada Google Meet. Ayah ada Google Meet. That my husband. Dia cakap dah pecah dah, jangan pecahkan rahsia Umi. Okay. Jangan pecahkan rahsia Umi. Okay, so maknanya we try to plan something. And bila kata sibuk, is all about communication. Parenting bukan kerja seorang. Okay, minta maaf, mungkin ada di kalangan kita single mom, mungkin ada di kalangan kita yang PJJ. Bila dalam satu keadaan tu, kalau PJJ lagilah seorang, kalau kata dua orang pun benda tu dah mencabar, nak uruskan anak tu mencabar, lagilah kalau yang seorang yang PJJ especially ataupun memang ibu ataupun bapa tunggal. Okay, kita nak cuba elakkan kesibukan tu membunuh anak-anak kita. Kita cuba elakkan kesibukan tu, nak elak kesibukan tu create satu negative environment dekat rumah. Kita have to sacrifice. Macam kita as a mom, kita perlu atur jadual. Maksudnya jadual dekat sini bukannya kita kena rigid. Okay, this is my schedule, at that time I must do this. Anak aku kena buat matematik 5 kali sehari. Maksudnya not that things. Sebab jadual tu lebih kepada kita punya guide. Maksudnya macam akak set jadual akak bermula pada pukul 4 pagi. Tapi sejujurnya not every day. Okay, Miss Moderator, jangan kagum dulu. Okay, not every day. Okay, not every day. Akak takut sebelum husband akak pecahkan rahsia. Okay, not every day kita akan punctual. Kita akan every day wake up at 4. Okay, at 4 wake up. Okay, I have to do this.
ikut jadual. No, kita human being. Kita ada masa kita penat, ada masa kita rasa tak larat, ada masa kita rasa bunyi jam, kita nak sambung tidur dulu, nak tarik selimut dulu. Kita ada momen-momen tu. Flexibility. Don't be so serious. Tu yang akak cuba nak cakap. Flexibility. Flexibility tu bukan saja untuk anak-anak. Flexible with yourself also. Sebab bila kita cakap kita nak uruskan anak-anak, kita kena penuhkan tangki emosi kita dulu. A happy mom is going to be happy kids. Selalu dengar kan orang cakap, isteri yang bahagia dekat rumah, seluruh keluarga tu akan bahagia. But once ready, bila mak tu bad mood, get ready lah, semua orang akan kena fire. Betul. So macam kalau akak macam akan ada masa macam kadang-kadang macam benda tu datang dalam satu masa yang macam kita tak boleh nak handle. Okay, one thing, ask for help, minta tolong. Okay, sebenarnya bila kita kata ask for help, kita bukan minta tolong untuk diri kita. Sometimes kita boleh cakap dengan anak. Okay, anak saya baru 3 tahun, teacher takkan saya nak minta tolong dengan anak saya. Anak yang 3 tahun ke, anak yang umur setahun ke, is all about communication. Sebab anak kita tu sebenarnya IQ dia lagi tinggi daripada kita. Komunikasi. Umi ada kelas ni, boleh tak tunggu sekejap saja? Okay, lepas ni kita buat balik. Maksudnya kita janganlah janji tu janji yang tak buat. Sebab bila kita berjanji kita tak buat, sebenarnya kita dah ajak anak kita menipu. Sibuk tak apa, sibuk tu normal, tambah lagi dalam keadaan PDPR. Bila sibuk, bila kata sibuk tu bagus. Tapi macam mana kita handle sibuk tu? Kita tak nak sibuk tu mencetuskan satu keadaan yang stres, keadaan yang huru-hara dekat dalam rumah kita. Sekarang ni dalam keadaan PDPR, dalam keadaan PKP, kita fokus apa yang berlaku dalam rumah. Tu akak cakap, jangan sampai jiran akak masuk online, dia bagi tahu apa yang terjadi kat rumah kita orang. Memang havoc tu memang biasa. Memang bising tu memang biasa. Okay, macam mana cakap, kalau kata kita sibuk, macam mana kita nak ganti balik masa kita dengan anak? Okay, dalam buku ni ada Rajah kongsikan macam mana kita nak cover balik waktu yang sibuk. Sebenarnya kita perasan tak, ada certain day waktu kita sibuk, anak akan sibuk sama dengan kita. Dia akan kacau kita. Contoh macam kalau akak tengah kelas kan, Umi tengah buat preparation tu, Umi nak tu, Umi nak ni. Tapi ada certain times kita boleh Google Meet, kita boleh online sampai sejam lebih, anak tak datang dekat pun. Sebab keperluan diorang dah settle, keperluan diorang dah cukup. Keperluan tak semestinya makan dan minum, termasuklah keperluan emosi. Okay, one thing yang saya boleh share, orang kata ni suggestion lah, ini tips lah. Different kids, different dia punya penerimaan. Peluk anak, bagi tahu dengan anak. Okay, sebab macam kakak cakap tadi, anak ni cerdik, anak ni bijak, dia punya IQ tinggi. Okay, hug them, tell them nicely. Okay, pukul 10 sampai 10.30 Umi ada kelas, setengah jam saja. Jangan kacau dulu. Buat dulu, okay, mungkin kita boleh plan aktiviti. Mungkin kalau macam anak-anak akak, dia memang suka menggunting, suka contek-contek kertas, bagi je kertas tu, tak payah duk sayang-sayang dekat kertas tu. Okay, bagi dia conteng, bagi dia gunting. Sometimes jangan, okay, kalau Umi masuk kelas kejap lagi, kakak kena siapkan latihan muka surat 10. Umi nak keluar sekejap ni, nak tengok, siap. Okay, itu dah satu arahan yang dirasa dia terpaksa. Human being, back to basic. Kita manusia, kita akan suka buat benda yang kita enjoy more than something yang kita okay. Kita tak suka diarah. Kita tak suka diarah. Kita tak suka finger pointing actually. Kita tak suka sebab kita bukan robot. We are human being. Dan kalau kita rasa kita sebagai manusia, sebagai orang yang dewasa, kita berhak pilih apa benda yang kita nak buat, apa benda yang kita rasa seronok. Same goes to kids. Bagilah peluang dia orang enjoy dulu. So macam nak bagi anak konten, nak bagi anak betul-betul rasa ni, sebenarnya tak perlu banyak masa pun. Actually 15 minutes je. Ini pun sharing daripada Ali Rajah juga. Macam mana kita nak buat, kita kata sehari kita sibuk. Okay, mungkin on that day kita ada report nak kena hantar. Kita ada jadual yang bersusun kita nak buat kan. Ambil masa 15 minit untuk seorang anak. Kalau kata macam akak 3 orang, 45 minit lah. Ambil anak seorang, okay jom ikut Umi masuk bilik. You just spend solid 15 minit. Sebenarnya 15 minit tu sangat lama.
15 minit tu kalau kita scroll Facebook sekejap je. Kita scroll tengok status WhatsApp orang, status IG sekejap saja. Tapi 15 minit untuk anak, it is more it's a very precious time to them. Satu masa yang sangat berharga untuk diorang. Okay, 15 minutes. Okay. Kita kat rumah kan everyday. Okay, adik happy tak kat rumah hari ni? Tanya diorang, let them talk, let them express their feeling. Bagi anak peluang untuk cakap apa yang dirasa hari tu. Tak happy lah. Kenapa tak happy? TV tak ada cerita best pun. Adik tak tahu nak buat apa. Okay, kalau adik tak tahu nak buat apa Umi boleh tolong? Adik nak buat apa? Okay, maksudnya dekat situ, kita as a parents, not just we are list the guide, you have to do this, do and don'ts. Bosan lah. Kalau macam kita pun even kat tempat kerja, ni tak boleh buat. Bosan tak? Bosannya, semua tak boleh. Apa yang boleh? So macam anak pun sama. Dalam keadaan sekarang, don't be so serious parents, please. Why so serious? Okay, orang kata macam ada among parents yang macam orang kata it's like a competition dengan parents yang lain, nak tunjuk anak dia bagus. PDPR sanggup buat exercise untuk anak, hantar pada cikgu. So anak dia orang kata top. Kalau PDPR ni anak dia memang sangat top. Okay, this thing happen, akak berani cakap benda ni. Akak tanya student, macam sebelum ni kan kita dah ada PDPR 1.0, back to school. Bila back to school kan, kita try cakap dengan student kan. Sebab kita tahu student ni kat dalam kelas dia macam mana, daydreaming, tak suka menulis, kita kena encourage dia banyak untuk dia duduk dan menulis. Tapi when come to PDPR, dia punya kerja TikTok. Kat situ macam ada okay, and kids never lie. Sebab tu hari ni Kak datang online dekat Subing, tak online dekat rumah. Nanti banyak lagi rahsia Kak terpecah kalau kat rumah. Okay. Kids never lie sebab orang kata diorang ni tak pandai nak menipu. Saya tak suka PDPR teacher, saya bosan tengok handphone. Kalau tengok YouTube tak apa. Habis tu kerja sekolah tu macam mana? Mama yang buat. Okay. Okay, parents, okay. Sekarang ni cuba pakai topik as a teacher. Kami cikgu, kami tak paksa pun sebenarnya. It's a must. Kami bagi latihan nak suruh anak wajib hantar. Nak kerja tu perfect. Kena warna tu cantik. Nak kena tulis tu kemas. Kalau tulisan anak buruk, padam balik tulisan anak tu. Mak pula yang tolong tulis bagi macam cantik. Hantar dekat cikgu. So that cikgu cakap, oh bagusnya. Okay, but you ask yourself, what you get? What your kids get from your action? Apa yang anak kita dapat? Apa yang kita dapat daripada action yang kita buat tu? Apa yang anak kita belajar? Okay, macam mana Kak nak cakap let us do mistake so that we can learn. Izinkan, benarkan diri kita untuk buat salah sebab semua orang buat salah. Sebab daripada salah itulah kita akan belajar untuk buat something yang betul. Dan something yang salah itulah yang akan, okay, orang kata macam mana, kita rasa macam, oh I'm a bad mom. Boleh nak rasa macam tu, tapi jangan lama-lama. Solve the problem. Cari apa solution. Okay, aku ni mak yang tak bagus lah, asyik marah anak je. Macam mana aku nak buat? Boleh berlama-lamaan dengan, boleh ada bad emotion. Boleh ada rasa bersalah. Boleh ada rasa negative thinking. Tapi jangan biarkan benda tu lama sangat dalam diri kita sebab bad emotion tu akan drive kita kepada negative action. Negative emosi drive us to negative emotion. Benda yang tak elok tu yang akan bawa kita kepada benda yang lagi tak elok. So solve the problem. Parents sebab cakap don't be serious apa yang kita kejar dalam keadaan PDPR sekarang. Okay, sejujurnya akak tak malu nak cakap akak dah pergi jumpa cikgu-cikgu anak, pergi minta maaf dengan pengetua, dengan guru besar sekolah. Anak saya tak boleh follow PDPR, saya minta maaf. Waktu Google Meet anak sama dengan Google Meet waktu Google Meet saya dekat sekolah, sama waktu dengan PDPR saya dekat sekolah. Clash time. Saya tak ada masa, saya tak boleh nak manage serentak. Kita cuba. Dan apa yang jadi sebenarnya, benda tu membawa kepada stres sebab benda yang kita tak mampu nak cope dalam satu masa.
Okay, kononnya okay, kita setting. Okay, ni table Umi, laptop awak kat sebelah. Kejap lagi di tengah Google Meet, kepala kat bawah, dia buat macam ni kat cikgu. Oh, bosannya. Oh, cikgu cakap apa ni? Cuba bayangkan Umi kat sebelah, Umi tengah Google Meet. Oh, buat apa tu? Ya Allah, ya Tuhanku. Okay, so pergi tutup kamera, kita marah dekat anak kita. Awak tak boleh buat macam tu ni. Rasa-rasa dia nak continue lagi tak Google Meet session? Rasa-rasa dia nak continue lagi tak belajar? Okay, in a way tu akak cakap jujur pada guru bahasa sekolah anak akak, cakap saya minta maaf cikgu, saya terpaksa tarik diri untuk certain thing. Macam Ustazah Huda pun dia tahu macam akak a part of swimming, tapi akak senyap, akak memang hilang terus bila PDPR sebab ada benda yang kita nak kena fokus. Sebab macam akak sendiri macam saya nak cakap, I have to admit I'm here today berani untuk berkongsi sebab terlalu banyak benda silap yang akak pernah buat. Dalam parenting ni banyak benda silap yang you don't have any chance to go back pada masa lampau nak ubah masa tu balik. Kalau kata pernah marah anak masa anak umur 5 tahun, kita nak patah balik pergi pada anak umur 5 tahun, tak boleh dah. We never get the chance. Okay, so kita lupakan yang kat belakang, focus for the future. Focus for the time being right now. Apa yang kita boleh buat untuk masa sekarang, untuk masa depan kita boleh plan. But we don't know until when kita akan ada dengan anak kita. Kita tak tahu sampai bila kita akan ada dengan anak kita. Betul. Pause first. Let's go to the next question. InsyaAllah. Okay. Bukan sebab saya saya ada baca ni satu komen. Jangan takut buat salah. Daripada Tuan Mumtaz, ibu bapa jangan takut anak buat salah, belajar daripada kesalahan. Ya, anak-anak buat salah, ibu bapa sendiri pun buat salah, dan salah kita yang dulu kita tak boleh ulang macam yang teacher Syira cakap. Jadi kita akan jadi pasal buat salah. Okey, pasal buat salah kan. Okey, bila sebut pasal buat salah, let them to make mistake. Biarkan anak buat salah. Let us also do the mistake. Biarkan juga diri kita buat silap, yang mana silap yang kita buat tu hopefully lah kita masih ada chance untuk kita betulkan. Okay, macam akak bagi satu contoh. Ada satu keadaan yang macam kita stres. Contohnya macam at the moment kita dapat instruction daripada pentadbir ke apa semua, macam banyak kerja nak buat. Lepas tu tiba-tiba anak datang, anak cakap benda sikit je, Umi nak hot chocolate. Awak tak boleh tunggu ke sekejap? Umi tengah buat kerja. Dia macam orang kata benda tu always happen. Benda tu reflex, kita tak boleh kontrol. Okay, lagilah mak cikgu, suara dia memang kuat. Even jiran sebelah memang akan dengar. Okay, itu tak boleh nak kata apalah, nasib lah. Sebab kalau ayah husband akak, nasib lah mak awak kan teacher, Umi awak kan teacher. Suara memang tak boleh pakai mikrofon, tak boleh pakai speaker, memang kuat. Kita bukan niat nak jerit pun dekat anak kita, tapi suara tu memang sejenis yang memang kuat. Okay, what we can do, minta maaf dengan anak. Okay. Jangan pernah rasa, okay aku mak, aku ayah, buat apa aku nak minta maaf dengan anak? Nanti anak pijak kepala, nanti anak rasa dia betul, nanti anak akan rasa. No, that's the thing yang Adil Raja share in this book. It's okay to say sorry to your kids. Okay, sebab kita tak boleh nak orang kata jadi parents yang terlalu rigid. I'm a perfect mom. Tak boleh marah anak. Tak boleh nanti ini jenayah ni, jerit kat anak ni. So kalau macam tu kita akan burdenkan diri kita sesuatu dengan benda yang kita tak boleh buat. Just be yourself, okay? Jadi diri sendiri, apa yang boleh buat, buat. Apa yang tak boleh buat, jangan paksa diri sendiri. Okay, minta maaf dengan anak. Okay, bagi anak masa. Macam akak cakap tadi, balik pada kita punya parenting. Bila sebut parenting ada dua benda, ada dua orang, ada mak, ada ayah. Katakanlah kita termarah dekat anak, dia ada orang pergi dekat bapak dia orang. Okay, tapi bapak punya chill dia lain sikit. Itulah ayah dah cakap dah. Bapak punya chill, dia punya pesen lain. Okay, ayah dah cakap dah. Umi garang macam monster. Biasa. Kalau anak nakak biasa. Umi macam monster. Tapi bila dia orang akan tahu, dia orang takut bila Umi bagi pilihan. Umi cakap baik-baik sekarang, nak dengar ke tak nak? Nak Umi jadi Umi ke nak Umi jadi monster?
Tak nak Umi jadi monster sebab dia orang tahu bila Umi marah, Umi jenis yang tak boleh nak kontrol marah. So macam okay, tak nak Umi jadi monster. Tapi kadang-kadang kita suka fikir about ourselves. Macam mak, awak buat ni, awak ingat Umi tak marah ke? Kita banyak fikir pasal diri kita. Kita lupa nak reflect pada anak kita. Kita busy dengan emosi marah kita busy dengan emosi kecewa kita, tapi kita lupa emosi anak kita. Kita pandai marah, diorang tak pandai nak marah. That's the thing yang selalu kita lupa lah as a parents. Okay, anak buat salah, kita minta maaf dengan anak, sebenarnya kita dah rolekan anak kita untuk minta maaf bila buat salah. Kita rasa bila mak ayah minta maaf untuk pada anak, dia macam dah jatuh kat ego mak, dah jatuh kat ego ayah. Level kita as a parents ni dah turun dah sebab minta maaf dengan anak. No, that's a lesson yang kita ajar anak. It's okay to do mistake, tak apa buat salah. Tapi jangan biasakan buat salah again and again. Okay, tersalah dan minta maaf. Okay, dan dalam tempoh PDPR, once again akan sentuh PDPR. Don't be so serious, jangan sibuk nak kejar syllabus, jangan sibuk nak kejar okay, cikgu dah ajar sampai unit 3, awak punya latihan banyak lagi tak siap ni. Tengok kita punya kids ability, tengok kemampuan anak kita. Mungkin tajuk tu dia tak faham pun. Okay, tak apalah, cuba discuss dengan cikgu. Parents, kalau macam katalah ada keperluan tak boleh nak tolong anak dalam sesi PDPR ni, go and discuss dengan cikgu, pergi bincang dengan cikgu. Sebab cikgu akan faham, mostly cikgu ada anak juga, cikgu adalah parents juga. So tak salah pun untuk salah, untuk approach cikgu kan. Tapi macam kak tengok, macam akak sendiri as a teacher, kita ada message dekat parents kan, tanya kenapa anak tak join PDPR, ada apa-apa masalah ke, ada apa-apa masalah ke yang boleh saya bantu. Sometimes parents prefer untuk bagi blue tick je kat kita. Sometimes kita bukan message tu, kita bukanlah DM to parents nak paksa kita dah buat latihan sampai muka surat 10, anak tak siap lagi, hantar sekarang. No, bukan. Sometimes kita tak tahu dalam keadaan PKP ada parents yang hilang pendapatan, ada parents yang hilang pekerjaan, ada parents yang tengah terdesak dengan duit. Tak cakap kita pun ada fasa struggle kita sendiri. Alah, cakap macam bagus, tak apalah cikgu makan gaji, duit gaji masuk bulan-bulan. No, actually kami cikgu pun ada fasa struggle dia sendiri. Dan akak tak malu untuk berjumpa dengan cikgu, anak akak, cikgu saya minta maaf, saya ada masalah financial. Saya tak boleh nak yuran ni on time apa semua, lagilah bila yuran bayar anak saya tak nak masuk. So maknanya ada banyak benda tak payah malu untuk minta tolong. Sebab tu akak cakap sometimes kita cerita masalah kita dekat orang, tak semua orang akan membantu. Tapi at least we are doing our part. Kita dah cuba untuk minta tolong dan kita jangan lupalah kita ada Allah. Allah always by our side. Apa yang kita nak pun Allah akan tolong. Cuma kita ni samalah nak minta tolong dengan manusia pun kita tak nak buka mulut. Nak minta tolong dengan Allah pun minta maaf. Masya Allah, ya betul-betul. Part yang minta maaf dengan anak, benda tu tak ramai ibu bapa yang buat. Sangat sangat sedikit lah yang saya banyak jumpa lah, yang ni pengalaman saya. Mungkin orang lain dia punya ni, tapi based on pengalaman saya sangat sedikit. Dan saya rasa benda tu akan berkesan bila buat dekat anak-anak. Sebab yelah dia orang dapat rasa sentuhan ibu masa kita hug dia orang kan. Jadi benda tu sangat, orang kata the best cure untuk dia orang sebagai anak. Emosi dia orang boleh baik balik sebab sentuhan daripada mak. Dia orang boleh rasa kasih sayang mak apa semua kan. Ya betul. Okay, baik. Okay, kalau kita tengok komen kejap. Kalau ada sahabat-sahabat yang ada soalan, boleh ajukan di ruang komen, insyaAllah. Mungkin kita akan ambil 1-2 soalan untuk kita bagi kepada panel kita. InsyaAllah kita akan cuba untuk ambil 1 atau 2 soalan lah. Okay. Daripada, Masya Allah, ramai ni supporter daripada ni. Mungkin supporter daripada Kak Syira ni.
terbaik dan tahniah teacher. Gitu. Ni daripada Tuan Arifin Maizatul. Bos akak. Mungkin apa supporter Kak? Bos. Bos, Masya Allah. Bos, okey. Alah. Masya Allah, bos. Tu Kak. Bos masuk tu, kena jadi diri sendiri juga. Sekejap lagi banyak lagi rahsia pecah. Okay, jadi tadi kita banyak tengok konsep, kita tengok side sebagai seorang teacher. Okay, sekarang saya rasa soalan terakhir lah kot. Kita ambil sedikit side seorang ibu, seorang parent. Okay, baik. Soalannya, jika ada anak memberontak, tak dengar cakap dan suka buat hal sendiri, apa yang kita perlu buat as mom? Silakan Kak. Okay. Alright, kita cakap berdasarkan situasi real. Okay, masyarakat dekat rumah, Kak tak cakap bila Umi berani berkongsi tentang parenting, anak-anak Umi semua bagus. Tak. Bila Umi berani berkongsi untuk parenting ni sebab kita perhatikan kan anak kita, masyarakat, anak Kak biasa akan ada momen yang tutup pintu, gang. Okay, memberontak. Okay, sometimes ni Kak ada tengok komen daripada Encik Fakhur Razi. Ramai ibu bapa describe anak yang ada masalah itu ini, tapi tak ramai yang reflect balik ibu bapa yang bermasalah. Okay, macam Miss Moderator cakap, anak yang bermasalah, anak yang memberontak. Bila lagi besar diorang, seiring dengan perkembangan usia, diorang punya respon, diorang punya tindak balas emosi diorang tu, the way diorang mempamerkan emosi tu lagi jelas. Bila makin besar, diorang bukan saja boleh cakap, dia bukan saja dengan soalan lah, saya tak nak lah buat benda ni. Diorang berani untuk bercakap. Okay, skeptical. Kita sesetengah parents, sesetengah orang dewasa akan menganggap bila anak express dia orang punya feeling, saya tak nak buat ni. Ada setengah orang akan anggap benda tu satu protes. Ada setengah orang akan anggap benda tu kurang ajar. Kenapa nak langgar arahan? Kenapa nak membangkang? Okey, sebenarnya tak ada istilah kurang ajar, tak ada istilah no rude, tak ada istilah rude untuk express your feelings, untuk mempamerkan emosi. Okey, memberontak. Perkataan memberontak tu sendiri adalah tindak balas kepada emosi. Apa yang anak tu rasa masa tu. Okey, macam kalau tadi akak cakap 15 minit masa dengan anak. Okey, insya-Allah kalau orang kata anak tu dia dapat masa yang sepatutnya dia dapat, memberontak tu akan jauh sikit. Mungkin okey, anak akan ada fasa remaja diorang, anak akan ada fasa growing diorang. Bila makin besar, akak pun tak berani nak komen sangat pasal remaja ni sebab anak akak masih kecil lagi. Tapi orang kata kita tengok anak-anak saudara, anak-anak kawan kan, bila diorang makin besar ni, diorang dah makin berani. Sebab tu kalau kata okay, back to this book, Why So Serious Parents, Puan Adiraja ada mention, anak ni sebenarnya hak milik kita sampai umur 12 tahun sahaja. Okay. Dalam tempoh masa 12 tahun ni, kalau kita rasa penat, kita rasa stres nak handle anak, kita kena ingat after diorang dah lepas fasa umur 12 tahun ni, kita nak anak kita pilih kita ke anak kita pilih kawan-kawan dia? Anak kita pilih kita untuk bercerita ke ataupun anak kita pilih kawan-kawan dia untuk bercerita? Bila kita sebut PDPR kan, akak ada tengok Syed Azmi, social media dia share a sad reality. Ada anak yang umur 10 tahun, ada anak yang umur 11 tahun, bila dapat handphone untuk PDPR, terjebak dengan cinta online, cinta internet. Okay, sometimes macam Cik Fakhur Razi cakap tadi, kita suka labelkan anak bermasalah, but we forgot siapa yang create the problem itself at siapa yang mencetuskan masalah. Bukan soalnya kita nak salahkan diri kita sendiri. Oh, I'm a bad mom, I'm a failure, I'm not so good. No, bukan. Sebab
everyone want the best. Okay, everyone want the best. Tapi in order to do the best, kita ada limitation kita. Kita nak buat yang terbaik, kita ada limitation kita. Mungkin kita daripada segi kekangan kita masa, mungkin daripada segi kekangan kita keuangan, banyak kekangan kita kan. Tapi let our kids understand our situation. Cuba bercakap dengan diorang, buat diorang faham. Anak akak boleh cakap dekat orang, saya tak boleh beli coklat hari ni, mak saya tak ada duit, tak gaji lagi. Sebab kita explain kan dekat dia, tak payahlah beli coklat lagi, nantilah tunggu umi gaji, duit tak masuk lagi dalam akaun. Kadang kita rasa benda tu macam alah budak umur 5 tahun, 4 tahun, apalah yang diorang faham. No, make them understand our situation. Contohlah macam sekarang musim PDPR, mama saya nak masuk kelas Google Meet tapi kita tak ada handphone, kita tak ada laptop kan. Make them understand. Tak apa kakak, kakak tak boleh belajar via Google Meet, cikgu ada hantar ni kan. So kita tengok dengan cara ni. It's all about communication lah sebenarnya. Kita cuba fahamkan anak at the first place. Dan always be a listener. Belajar untuk mendengar. Macam tadi Kak cakap kan, 15 minit tu bukan saja untuk kita ample time kita dengan anak tu. 15 minit tu juga kita boleh ambil masa untuk dengar apa anak kita nak cakap. 15 minit tu put aside your handphone, tak payah letak semua kat tepi. Jangan sambil lipat kain. Kakak macam mana hari ni? Kita lipat kain. No, 15 minit solid. Eyes to eyes, eye contact, gosok, pegang anak. Another thing, anak makin besar tak nak kena peluk kan? But you have to make them understand. Umi sampai umi tua pun, umi mak awak. You can hug me always. I always be there for you. Umi selalu ada dengan awak. Convince them. Whatever situation, apa pun keadaan, Umi ada dengan awak. If let's say one day I am not here, apa yang Umi dah bagi dekat awak ni, so that you have to remember, Umi akan ada dengan awak. Umi selalu support awak. Macam mana lagi Kak cakap? Memberontak kita bagi anak masa. Bagi diorang express diorang punya feeling. Diorang ada hak untuk marah. Kita bagi masa. Katakanlah contoh paling senang. Sekarang ni anak 2-3 orang dekat rumah gaduh. Kalau rumah akak paling simple, berebut remote. Nak gaduh. Seorang akan ada seorang yang kalah, akan ada yang menangis. Kenapa awak menangis? Saya marah, Zara ambil remote. Awak ada hak untuk marah, awak marah. Awak marah sampai awak puas. Awak dah rasa awak cakap dengan Umi. Apa Umi boleh buat untuk awak? Itu Umi dalam keadaan yang waras, Itu Umi dalam keadaan yang waras. You can cry, awak boleh nangis, express your feeling. Nanti adik dah rasa sikit, adik cakap dengan Umi. Adik marah kenapa? Go to them, cakap dengan dia. Tadi awak jerit kuat sangat, kenapa? Awak menangis kuat sangat, kenapa? Yusof ambil remote. Yusof ambil remote je kan, still lagi boleh tengok TV. Kenapa awak marah sangat? Saya nak pegang remote tu adik punya. We explain to them. Kadang-kadang anak takkan terima pun. One thing akak nak share. Kita boleh buat dengan anak kita role play. Macam panggil diorang. Selalunya waktu sebelum tidur lah, kita kan akan sembang dengan diorang kan. Cakap dengan diorang, Yusof, kalau awak ada anak one day, macam mana awak nak suruh anak awak rajin buat matematik? Selalunya masa nak tidur tu ayah tak ada tau. So kita dengan anak je. Saya tak nak jadi ayah yang garang macam ayah. Tak nak jadi ayah yang garang macam ayah. So awak nak jadi ayah yang macam mana? Saya cakap lah baik-baik dekat anak saya. Give a name to your son. Kalau Yusof ada anak lelaki, anak nama apa? Nama imagine lah konon-konon. Anak saya nama Akif. Macam mana Yusof sebagai ayah, Yusof nak cakap dekat Akif anak Yusof tu, nak cakap dekat anak Yusof tu suruh buat matematik. Tak nak suruh, sebab Yusof nak anak Yusof happy kan. Macam mana Yusof nak buat? Saya akan cakap macam ni. Akif buat matematik. Konon. Akif buat matematik. Lepas tu cakap, Umi jadilah anak Yusof. Umi cakap lah. Umi jadi anak Yusof. Umi Akif. Tak nak, saya tak nak buat. Saya nak tengok TV.
Tu macam saya je cakap Umi. Ha. Ya, Yusof respon macam tu. Okay, kalau Yusof lah jadi ayah sekarang, anak Yusof cakap macam tu dekat Yusof. So, apa patut Yusof cakap dekat Akif? Yusof cakap, Yusof tak nak marah. Yusof tak nak marah dekat anak. Yusof nak anak Yusof happy. Yusof akan cakap, pergi buat matematik sekarang, petang nanti beli aiskrim. Oh, so that awak nak buat matematik, awak nak suruh ayah dengan Umi beli aiskrim lah dekat awak. Beli aiskrim baru saya happy, baru saya nak buat kerja sekolah. Okay, so sometimes kita ni kurang mendengar. Okay, kita kurang macam ni kita cakap, kita kurang lah spend masa dengan anak sebab kita most of the time kita mak ayah tengah waras beza dengan mak ayah tengah kurang waras. Yes, exactly. Sangat-sangat berbeza. Sebab tu anak akak saya cakap, Umi, awak kan kadang-kadang awak baik sangat tapi bila awak garang, sebab tu cakap jangan buat Umi marah. Sebab bila Umi dah marah, Umi dah out of control. Sama macam awak juga. Kalau awak marah, pernah tak masa awak marah, awak baling barang? Pernah tak awak marah, awak tutup pintu kuat-kuat? Kalau awak marah, awak tak boleh control your emotion. Same goes to Umi. Lagilah Umi yang besar ni. Monster dekat dalam badan Umi ni lagi besar. Bila Umi lagi marah, lagi teruk lah, lagi kuat lah. Oh, macam tu. So let them understand. Okay? Masya Allah. Ya Kak, ya Allah. Benda tu apa? Kita kena jadi kawan dekat anak. Betul? Dia good listener, communication kena jaga. Dan part yang akak cakap Umi always ada dengan awak, saya rasa macam nak nangis. Ya betul lah tu. Dia macam dia meresap masuk ke dalam jiwa tu. Saya pun rasa nak menangis. Kalau saya di tempat Yusof sudah dah nangis dah rasa. Dia rasa feeling tu lain macam tu. Okay, baik Kak. Okay, kita tengok sikit, kot-kot ada soalan daripada sahabat-sahabat kita di ruangan komen. Okay, so far masa ni tengah mencemburui kita Kak. Jadi boleh ni ada satu soalan daripada Puan Nurul Huda Yusof. Pada stigma ibu bapa kini, bila anak nakal dan sudah tidak boleh dikawal, mereka mengambil kaedah menghantar anak-anak ke sekolah pondok dengan harapan mereka berubah. Adakah ini sememangnya kaedah yang tepat untuk menangani anak-anak kategori nakal ini? Okay, mungkin saya boleh bagi make it short and sweet. Sebab untuk soalan ni agak sensitif sebenarnya sebab decision ibu bapa different kan. Sebab macam kita cakap lah, setiap ibu bapa tu dia rasa dia tahu apa yang terbaik untuk anak dia. Cuma macam akak cakap lah, macam mana nak cakap, in future kita tak tahu anak kita ni macam mana. Sebab itulah dalam tempoh anak usia 12 tahun ke bawah ni, actually is a critical time yang mana anak perlukan kita. Perlukan kita as a mom, perlukan kita as ayah, anak perlukan kita. So katakanlah kita tak tahu kan, ada banyak benda yang kita tak boleh nak control. Mungkin bila anak dah bercampur, anak dah boleh kenal dunia luar, dia akan ada something lah yang mencetus benda yang tak bagus. Kalau kata untuk sekolah pondok, is quite sensitive issue untuk akak sentuh. Cuma this is my personal opinion, pendapat peribadilah. Kita nak anak sekolah pondok, kita nak anak jadi tahfiz, kita nak anak jadi better person, lagi bagus daripada kita. Macam cakap tadi, penebus kegagalan kita masa lalu. Okay, kita nak anak kita jauh jadi lagi baik daripada kita. Tapi kita terlupa anak kita sebenarnya our mirror, cerminan kita. Sebab kita nak buat, ada serta-serta isu lah yang macam parents tak boleh kawal kan. Tapi most of the time kita nak anak jadi baik, kita dulu perlu jadi baik. Okay, kita kalau kata parenting is work in progress, same goes to our life. Sama dengan hidup kita juga. Sebenarnya hidup kita ni tak ada sampai tahap macam okay, at this level dah kerja, dah ada, stop. No.
life kita selagi kita tak tutup mata still work in progress. Banyak yang kita nak kena betulkan. Nak betulkan kena ada ilmu, nak betulkan kena belajar, nak betulkan kita kena surrounding kita kena betulkan dengan siapa kita bercakap, dengan siapa kita berkongsi idea, dengan siapa kawan-kawan kita. Okay, so kat sini menghantar anak ke sekolah pondok tu satu yang subjektif. Tapi kalau akak diberi pilihan, akak nak bentuk anak akak dengan cara yang tersendiri. Macam contoh sekarang ni, dalam keadaan PKP, dalam keadaan MCO, orang kata stres ni. Tapi cuba tengok hikmah di sebalik PKP, kita ada masa yang lebih untuk anak kita. Kita boleh kenal anak kita sendiri dalam tempoh ni. Since kita 24 jam kan dengan anak kita, okay, kita boleh tengok macam mana diorang punya respon masa belajar. Kita boleh tengok diorang punya, okay, duk menulis tu, duk ketuk-ketuk pensel saja dekat setengah jam nak tulis satu ayat. So, take this chance, ambil hikmah daripada PKP ni, try to know more about our kids dan dalam masa yang sama kenal diri kita sendiri. Oh, aku tak bagus buat macam ni, kita kena improve benda ni. Kita tak mungkin jadi sempurna sebab tak ada benda yang sempurna. As a mom, as a parent, as a teacher, tak ada benda yang sempurna. Kita bukan Nabi, kita tak akan maksum. Macam akak cakap tadi lah, bagi peluang lah untuk anak-anak sebab sometimes decision yang menghantar anak ke sekolah pondok ni merosakkan institusi, maaf cakap ya, merosakkan institusi sekolah pondok tu sendiri. Kita macam bila kita as a parents macam seolah-olah kita rasa kita tak boleh kawal anak kita bagi dekat orang lain untuk kawal. Kita sendiri tak kenal anak kita dengan harapan orang lain lagi kenal anak kita. So kalau tanya pendapat peribadi, tak setuju. Tak berani dah komen lebih sebab this is quite sensitive issues kan? Betul-betul. Okey, tak apa, mungkin dia lah sebab benda ni dia ada side yang berbeza. Mungkin kita fikir macam ni dan orang lain fikir macam ni. Ada pro and con dia depend on seseorang tu kan. Okey, baik. Okey. Kita tengok mungkin satu soalan lagi daripada komen. Okey, daripada Tuan Ahmad Fakrul Razi Yahya. Kebanyakan buku-buku di pasaran ni agak western based yang banyak beri kebebasan kepada anak, not necessarily in a bad way. Agak berbeza dengan cara kita Gen Z dan Gen X ni dibesarkan dengan Asian style. Tapi rasa macam okey je sekarang ni. Okey, pandangan teacher, beza pendekatan style western dan Asian ni. Okey, soalan kebat ni. Soalan agak aras tinggi. Teacher pun macam nak bagi pendapat pun susah sikit. Macam teacher cakap tadi lah, our kid is our right. Anak kita ada cara kita. Tapi most of the time, kita kena ingat anak kita tu amanah Allah. Okay, kita orang Islam, back to our basic. Okay, betul lah macam Cik Fakrul Razi cakap, ada banyak guide western, especially daripada segi pergaulan, daripada segi open minded. Sometimes ada benda yang kita boleh follow, ada benda yang kita tak boleh nak terlalu kebaratan, tak boleh nak terlalu rigid dan tak semua betul. Kalau kata Asian parenting, Malay parenting ni tak semua betul. Macam contoh paling senang lah, Umi dulu okey je pergi sekolah, tak payah ni. Ayah dulu bawa duit 20 sen je pergi sekolah. Macam it's like very typical kan. Macam kalau contoh lah paling senang, anak jatuh gedebuk. Dah cakap dah, suruh jalan hati-hati, padan muka kan dah jatuh. Kalau western style, kesiannya dekat awak, sakit kat mana? Sakit sangat ke? Boleh Umi gosok? Okay, approach tu berbeza. Sebenarnya our kids is our right, anak kita hak kita, but don't forget it just a temporary right. Hak sementara yang Allah bagi pinjam, yang mana one day kita akan balik, kita akan menghadap dengan Allah. What you did for your kids, Allah akan tanya balik, apa yang awak dah buat dengan anak-anak, apa yang kau dah buat dengan anak kau, apa yang kau bagi sebagai tanggungjawab as a mom, as a dad, apa kau buat dekat anak kau. Agama, benda tu aku cakap is back to basic lah. Dan bila kita ingat anak tu pinjaman daripada Allah, our right, tapi sementara waktu saja kita akan cuba
the best from our part. The best, kita punya the best takkan sama dengan the best orang lain. Kita punya the best from our part semampunya kita. The best orang lain punya cara. One thing sama juga macam parenting, kita jangan bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kita jangan bandingkan juga cara kita didik anak kita dengan anak orang lain. Okey, baik. Masya Allah. Tak perlu saya nak cakap apa, tapi kita punya pandangan yang berbeza, kita ada limit kita berbeza based on kita semuanya. Dan satu yang saya boleh kuatkan daripada kata-kata akak tu, hak milik sementara. Kita lupa yang tu. Kita anggap benda tu anak ni kita punya. Tapi sebenarnya kita lupa yang hak milik sementara tu daripada Allah. Anak daripada Allah, amanah daripada Allah kan. Okey, baiklah. Saya rasa kita punya live hari ni berada di penghujungnya. Okey, mungkinlah saya boleh katakan hari ni kita boleh tengok daripada dua side yang berbeza. Satu daripada side teacher dan satu lagi dari side ibu bapa. Dua-dua kita dapat hari ni, bukan tanpa kita perlu pergi ke satu live yang lain ke. Kita boleh tengok dua-dua. Itu kelebihan lah momen buku My Book Time hari ni. Okey, baiklah. Saya kira saya boleh bagi ke teacher Syira untuk kita bagi sedikit penutup lah, kata-kata terakhir daripada Puan Syira, teacher Syira, Kak Syira, semua dah panggil dah untuk sebagai kesimpulan yang boleh kita buat dekat My Book Time sesi 26 insyaAllah. Okay, insyaAllah. Macam mana nak cakap, kalau kata about parenting, kita rasa anak kita cara kita. Tapi sometimes seek for knowledge, cari ilmu. Kita tak boleh nak follow parenting tips orang kata one by one. Sebab anak kita tak sama dengan anak orang lain. Even anak kita sendiri pun, anak yang pertama tak sama dengan yang kedua tak sama dengan yang ketiga dan seterusnya. Okay, so yang tu pun sama juga, back to basic. Okay, sebab kita kena selalu ingatkan diri sendiri, anak ni Allah pinjam dekat kita. Anytime Allah akan tarik anak tu, sebab anak tu adalah ujian untuk kita. Sebab kalau Allah kata you don't appreciate this gift, it's okay, I can take back. Sebab benda yang kita pinjam kan, anytime kita boleh tarik balik. Kalau macam kita as a mom, satu benda yang akak boleh kongsi the best thing of this book 2017 akak baca. Kalau dulu kita akan respond differently tanpa ilmu. Contoh, sebelum akak baca buku Ali Rajah ni, kita akan rasa sangat marah bila anak pegang air, bawa air tiba-tiba tertumpah. Sangat marah. Okey, masa tu kita tak faham, alahai bawa air pun tumpah. Okey, alahai tu kita dah buatkan anak kita rasa macam, ya Allah, macam anak takkan rasa tak bagus ni saya, walaupun masa tu dia umur 2-3 tahun. Kita bercerita sekarang, kita tak nak be a serious parents, sebab kita nak anak kita membesar well-being dia punya, macam nak cakap, dia punya proses pembesaran. Kita nak anak kita stabil dari segi emosi, daripada segi kemenjadian. Sebab tak cakap, daripada segi dalam kondisi sekarang, dalam kondisi PKP ni, dalam kondisi PDPR, dalam musim pandemik, apa yang kita nak kejarkan dengan PDPR, apa yang kita nak kejarkan dengan silibus. Kenapa kita nak paksa anak, kita nak rotan anak untuk siapkan homework yang dia tak enjoy pun. Kalau kita sendiri rasa tertekan, kita sendiri rasa terkurung dalam keadaan sekarang, tak boleh pergi berjalan, tak boleh pergi makan angin. Anak-anak, pernah tak kita tanya dia orang, awak okey tak dekat rumah ni? Awak happy tak duduk rumah dengan umi dengan ayah? I got complaint from parents, akak dapat aduan daripada parents, anak dah pengamuk nak pergi sekolah, tak happy duduk rumah. Kenapa dekat sekolah lagi seronok? Sebab kat rumah kena marah dengan mak. So, okay, kita nak serius sangat, kita nak marah sangat dekat anak kita tu sebab apa sebenarnya? Kita nak anak kita jadi apa sebenarnya? Why not kita ambil hikmah PKP ni, hikmah PDPR ni, kita fokus pada kemenjadian anak kita. Dia ada stabil daripada segi emosi. Lama dah kita paksa dia bangun pagi, rushing pergi sekolah, siap-siap pergi sekolah, balik petang dah penat. Okay, sekarang ni
is a pause moment. Semua orang ambil tarik break. Semua orang dah dalam keadaan cuba bertenang. Kita bagi peluang untuk diri sendiri, bagi peluang untuk anak-anak, let them express their feeling. Okay, akak ada share dekat Facebook akak sebelum ni. Perkongsian daripada Puan Husna. Akak suka Puan Husna, dia banyak sharing about parenting tips. Akak sendiri pun memang tahu, akak cakap life is about work in progress. Kita terus belajar, terus cari ilmu. Looking for the right person that can guide you. Okay, macam Puan Husna dia ada share, create your own syllabus for your kids. Okay, syllabus tu maksudnya apa? Kita rasa anak kita kan, okay, kita nak anak kita salat awal waktu. Ask yourself first, mak salat awal waktu tak? It is a different thing, satu benda yang berbeza. Kita ajak anak, akak suka ayat ni, monkey see, monkey do. Anak kita, anak kita, dia tengok apa yang kita buat, itu yang dia buat. Kalau kita nak tahu anak kita tu macam mana, kita dengar bahasa dia cakap sekarang ni, itulah bahasa yang kita cakap. Macam mana abang tu marah ke adik, macam tu lah kita marah anak kita. Macam, dah banyak kali dah saya cakap, jangan buat macam ni. Abang cakap kat adik, dah banyak kali dah saya cakap. So, bila ingat balik tu ayat siapa? Kalau bukan ayat Umi, ayat ayah. So, you don't have to be so serious. Ambil ambil pendekatan PKP ni as a pause moment untuk kita reflect diri kita sendiri, bagi ruang untuk kita belajar, belajar untuk be a better person, untuk jadi orang yang lebih baik, since a better person of us, a better version of us can create a better version in front of us. Versi kita yang lagi baik akan create versi yang lagi baik kat depan kita. So kalau kita nak anak kita bagus, betulkan diri kita sendiri dulu. Okay, maybe we are not so good as a friend, maybe we are not so good in social media. Macam cakap kan, akak masih lagi dalam fasa love hate dengan social media. Aku muncul sikit, aku hilang. Sebab anak akan cakap, Umi suruh saya simpan handphone, Umi tu tengok handphone. Umi, saya cakap dengan awak ni, tengoklah kat saya, kenapa awak tengok handphone? Rasanya so kalau yang kawan-kawan yang tengok Umi sekejap ada kat social media, sekejap hilang, itu one off. Kita sebab tak semestinya kita kena follow orang kata semua benda kan. Kita tahu kemampuan kita, bila masa kita kena tarik break, bila masa kita kena jalan terus. Okay, bagi peluang untuk diri sendiri, improve yourself, to improve your banyak benda lah sebenarnya, not just only parenting, dalam bidang kerja kita ke, dalam kita punya relation dengan kawan-kawan pun, bagi peluang untuk diri sendiri. Everyone do mistake, allow our kids to do mistake. Ingat benda tu, selalu bagi peluang untuk anak kita buat kesilapan, so that diorang boleh belajar benda tu lagi baik. Kalau kita recall sendirilah, akak tanya moderator, akak tanya Cik Saidah, cuba Cik Saidah recall balik your kids, your childhood moment. Okay, kita akan nasihat, kita akan ingat nasihat mak kita masa kita cakap lembut-lembut, one to one, mak kita cakap baik-baik dengan kita ke, kita ingat balik yang mak kita tengah marah-marah, jerit-jerit dekat kita? Of course lah yang lembut-lembut. Dia masuk terus kan. Ya, kita ingat fasa kena marah, kena pukul, kena kejar tu. Tapi kita tak ingat pun apa pesanan dia masa tu. Yang kita ingat kena marah, kita kena jerit. Yang tu kita ingat. Tapi yang paling terkesan dekat kita akan ingat masa yang kita tengah basuh pinggan dengan mak kita sama-sama. Mak kita cakap, jadilah cikgu, kerjalah baik-baik, nanti dah tua nanti, hidup senang, tak macam aku ni orang tua. Kita lagi ingat benda yang they speak politely to us. Okay, dan macam kita tak boleh nak compare our parenting styles dengan parenting mak ayah kita punya style. Okay, one thing, maafkan mak ayah kita. Kita cakap, kalau mak ayah aku dulu ajar aku macam ni, mesti aku akan jadi. No, there is no such thing. Maafkan mak ayah kita. Okay, maafkan mak ayah kita so that kita bagi peluang untuk diri kita sendiri untuk create a better version of us. Untuk kita create diri kita yang lagi baik. Sebab mak kita, ayah kita mungkin masa zaman dia orang berbeza, masa kita berbeza. Dia orang nak cari ilmu dulu susah. Kita sekarang dekat hujung jari, semua benda ada. Buku banyak, kalau macam parenting tips pun sekarang ni kalau kita tengok lagi ramai orang yang terbuka untuk berkongsi. Walaupun sometimes kena kecam kan.
Macam nak kau je yang bagus. Okay Kak, okay baik. Saya rasa itulah insyaAllah banyak serius, banyak sangat ilmu baru yang saya yakin bukan saya seorang yang dapat. Of course lah penonton, sahabat-sahabat kita di ruangan komen yang tengah menonton, walaupun di mana saja anda berada tapi anda boleh menonton secara live hari ini kan. Jadi saya kira program kita Momen Buku, anjuran Momen Buku akan berakhir dalam masa 2-3 minit lagi insyaAllah. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada panel kita, Puan Teacher Kak Umi Syira Yaakob sebab sudi berkongsi dengan kita semua hari ini. Dan juga tak dilupakan sahabat-sahabat para penonton sekalian. InsyaAllah jangan lupa untuk simpan save masa anda semua untuk kita sama-sama ikuti siri kupasan My Book Time untuk minggu depan hari Sabtu juga jam 10 pagi yang membawakan tajuk Perempuan yang Baik-Baik dalam Al-Quran insyaAllah. Bersama panel dan moderator yang lain dah. Bukan dah kita dah, Kak Syira. InsyaAllah yang lain pula bagi peluang kat orang lain. Kang tutup periuk nasi orang lain pula. Kalau kita je selalu. Okay, jadi jutaan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf andai ada kesilapan silap tutur kata saya sepanjang mengendalikan majlis pada hari ini. Jadi jumpa minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.